Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak sebut nama Allah ni pilihan. Untuk dengar nama dia pun satu pilihan, memerlukan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tak dapat satu orang sebut nama Allah melainkan dengan pertolongan Allah. Nabi SAW pesan pada Muaz bin Jabal, aku sangat sayang pada kamu. Aku sangat cintakan kamu. Jangan tinggalkan doa ni. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu akan menjadi ketua alim ulama di akhirat nanti, yang sangat dikenali di dunia ini di kalangan sahabat yang mengeluarkan fatwa walaupun masa zaman Nabi SAW masih hidup. Tapi orang yang macam ni punya mulia, begitu tinggi darjat. Itu pun Nabi SAW sayang beliau, sangat cinta pada Muaz bin Jabal. Nabi SAW ajar pada Muaz bin Jabal. Mudah-mudahan kita amalkan doa ni, kita disayangi oleh Allah seperti mana Nabi Muhammad SAW sayang pada Muaz bin Jabal. Bayangkan seorang yang sangat dekat dengan Allah berdoa, ya Allah bantu aku untuk ingat padamu. Untuk sebut nama Allah ni perlu pertolongan Allah. Bantu aku untuk bersyukur kepadamu. Bersyukur ni bukan bila duit sikit, duit banyak, bukan bila bertemu jodoh atau tak bertemu jodoh. Syukur ni dekat hati, bila manusia kenal Tuhan, kenal Allah. Bukan bila mendapat nikmat. Sebab banyak orang yang mendapat pelbagai nikmat dalam hidup, tapi dia tak bersyukur pada Allah. Dia sentiasa mengeluh dengan nikmat. Contoh, kita kalau hujan, kita kata, Allah tengok hujan, aduh dah hujan dah. Ni kalau tengah ceramah tiba hujan, semua mengeluh hujan. Macam mana nak balik? Tapi Nabi SAW kalau hujan, riwayat Bukhari, Nabi SAW kenakan sikit diri pada hujan. Sahabat kata, ya Rasulullah tu hujan. Nabi beritahu lebih kurang maksudnya. Nabi baca doa yang kita selalu baca, Allahumma sayyiban nafi'a. Jadi bila hujan, Nabi SAW tak mengeluh. Bila panas tak mengeluh. Walaupun hari mendapat nikmat, Nabi bersyukur. Hari Allah ambil, kita dengar anak Nabi SAW 7 orang, 6 meninggal masa Nabi hidup. Yang ke-6 meninggal, Ibrahim radhiyallahu anhu. Umur Nabi dah lewat, hujung-hujung usia Nabi dapat anak lelaki. Nabi SAW sangat sayang anak lelaki beliau. Bayangkan inilah harapan untuk sambung perjuangan agama setelah melalui pelbagai kesusahan. Anak lain ada yang meninggal dunia. Dapat anak, seorang anak lelaki. Bayangkan kekasih Allah. Ini mungkin hadiah untuk diri. Tapi tiba-tiba dapat je anak Ibrahim ni, Ibrahim meninggal dunia. Umur setahun lebih meninggal dunia. Air mata Nabi laju keluar. Sebab Nabi bukan menangis biasa. Air mata Nabi banyak keluar. Sebab tu sahabat kata, ya Rasulullah kenapa ni? Macam tengok Nabi menangis tu bukan biasa. Air mata tu banyak. Nabi SAW menyebut, Nabi bersabda, lebih kurang maksudnya, air mata ini mengalir, hati ini bersedih, lidah ini tidak akan bercakap yang salah. Orang yang mengenal Allah, dia tidak akan bercakap yang bukan-bukan. Tidak akan maki hamun, tidak akan marah-marah, tak akan cakap bukan-bukan. Setiap anggota sendi kita ni Nabi SAW sebut kena beri sedekah setiap pagi, setiap hari. Tetapi semain 2 rakaat duha memadai tanda bersyukur bagi segala nikmat yang Allah beri. Dalam hadis Nabi SAW yang lain, barang siapa semain sunat duha 2 rakaat, Allah SWT keluarkan dia daripada senarai nama orang yang lalai. Siapa buat 4 rakaat duha, Allah masukkan mereka di kalangan orang-orang yang ahli ibadah. Siapa buat 6 rakaat duha, mereka ditunaikan hajat dunia dan akhirat. Allah tunaikan segala hajat dunia dan akhirat. Siapa buat 8 rakaat duha, Allah masukkan mereka di kalangan orang yang qanitin. Siapa buat 12 rakaat duha, Allah beri satu mahligai dalam syurga. Jadi abang kakak semua jangan tinggal semain duha. Bila semain duha ni keberkatan datang dalam hidup kita. Tapi kita malas. Saya sendirilah malas. Mak tanya, dah semain duha? Dah mak. Dah ke belum? Dah. Bukan kau selalu ceramah kat orang suruh semain duha? Dah. Dah ke belum? Belum. Dulu saya tak nak. Saya rasa macam susah. Saya pernah tolong urus visa orang pelajar-pelajar. Pernah sikit tolong urus visa. Dekat India, tolong-tolong. Orang luar negara mana jauh-jauh, tolong buat visa. Saya tolong buat visa. Pergi ke immigration kat sana sikit susah. Jadi bila nak pergi tu, ustaz tanya, dah semain duha? Saya pun kata, dah ustaz. Pagi-pagi nak pergi urus bawa pasport orang, bawa gambar-gambar, visa apa semua. Tak buat semain duha, pergi. Dah semain dah ustaz, semayang dah. Tapi bila sampai sana, bila terjadi masalah, baru semayang. Dah kelang kabut kat sana, baru nak semayang. Jadi apa nak buat? Barulah semain 2 rakaat. Semenjak tu saya percaya. Dengan semain sunat duha, dulu saya malas. Tapi bila hari demi hari ni tengok, oh rupanya bila semain sunat duha tu, benda yang patut berkat, lebih tenang, lebih bahagia, dapat diselesaikan bila semain sunat duha. Benda yang sama, tapi dia jadi susah, jadi berat, jadi perit.
Jadi berat untuk kita. Untuk tu jangan malas main sunat duha. Dalam hadis Nabi, jangan malas mengerjakan 4 rakaat sunat di awal hari. Mazhab Syafi'i ini, dia kata boleh juga termasuk solat sunat duha. Nanti Allah SWT akan selesaikan masalah kita di dunia dan di akhirat. Dengan sembahyang sunat duha ni, dengan sembahyang sunat-sunat ni, Allah SWT akan bantu kita di dunia dan akhirat. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta pertolongan dengan jalan sabar dan jalan solat. Setiap kali ada apa-apa, Allah bukan sahaja Allah jadikan kita, dia beri penyelesaian bagi segala masalah dalam dunia ni. Kata ulama, apa maksud sabar dalam ayat tu? Sabar itu menahan diri daripada perkara yang haram. Tengah tak ada duit, tengah susah berhutang, jangan buat yang haram. Lelaki baik perempuan, jangan ambil rasuah, jangan tipu orang, jangan aniaya orang, jangan zalimi orang, jangan ambil hak orang, jangan mencuri. Sabar. Kalau kita sabar, wasta'inu bisabri wassalah. Bila kita sabar, kemudian kita solat. Sabar dan solat. Tahan diri pada perkara yang haram. Walau apa pun. Tahan diri daripada, kalau boleh, jangan minta-minta kepada orang. Minta kepada siapa? Minta kepada Allah. Semua manusia ni diuji dalam dunia. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita semua sedang diuji oleh Allah. Saya, abang, kakak, tuan-puan sekalian, ustaz, ustazah, kita semua sedang diuji oleh Allah. Dan antara kita tak tahu siapa yang lebih baik daripada yang lain. Kita semua sama. Kita semua sedang bersama-sama melangkah nak dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila dia Allah redha dengan kita, kitalah manusia yang paling bahagia, selamat buat selama-lamanya. Abang kakak sekalian, kalau abang kakak semua tahu, tuan-puan semua tahu, apa yang tuan-puan miliki ni, tuan-puan akan jadi orang yang paling bersyukur dalam dunia ni. Tuan-puan semua tak akan mengeluh dalam hidup. Tuan-puan semua tak akan tanya kenapa Tuhan tak kabulkan doa saya, kenapa saya diuji begini, kenapa macam ni. Tuan-puan semua tak akan bertanya demikian kalau tuan-puan tahu apa yang tuan-puan miliki. Tahu tak apa yang tuan-puan miliki? Itulah la ilaha illallah. Apa dalam hati tuan-puan ni segala-galanya. Tuan-puan kenal Tuhan yang jadikan segala sesuatu. Tiada Tuhan melainkan Dia. Dia Allah yang sedang melihat kita sekarang. Maha suci Allah, Dia maha melihat, Dia maha mendengar, Dia maha melihat, maha mengetahui. Dia mengetahui isi hati kita. Allah sayang kita lebih pada sesiapa pun sayang kita. Maha suci Allah, Allah sangat sayang pada kita. Allah sangat sayang pada kita. Untuk tu bersyukur pada Allah mendapat Islam ni. Syukur ke Allah. Rasa bahagia, rasa bersyukur dapat Islam. 2 hari lepas, 3 hari lepas, malam 1 Rejab, saya pusing kat KL, jumpa seorang abang duduk tepi jalan. Saya pun ajak dia masuk Islam. Dia Kristian, saya ajak dia masuk Islam. Lepas tu saya beritahu dekat dia, saya percaya macam apa yang saudara percaya. Saya percaya Nabi Isa, saya tak percaya Bible turun bila. Saya sebut kat dia, saya ringkas kat tuan-puan lah. Saya percaya semua. Semua saya nak bertanya ke abang. Abang percaya tak ada seorang lelaki nama Nabi Muhammad? Dia sangat sayang pada abang. Dia selalu doakan abang. Saya sayang semua orang dalam dunia. Apa bangsa, agama dia saya sayang. Saya hormati. Dan saya cakap sampai bila-bila pun kita manusia. Kalau anjing tepi jalan pun kita kena bagi makan, pelacur bagi minum, jadi sebab dia dimaafkan masuk syurga. Kalau kita tolong manusia, sayang pada manusia, takkan Tuhan tak sayang kita? Takkan Allah tak sayang kita? Kan Allah yang jadikan semua manusia. Tapi abang, ada seorang lelaki nama Nabi Muhammad. Dia nak semua orang bahagia masuk syurga. Abang tak pernah jumpa dia. Nabi ni sayang ke abang, dia nak abang bahagia masuk syurga. Ustaz, Nabi sayang ke macam saya ni? Saya cakap kat dia, Nabi sayang ke abang? Cuma Nabi pesan, Nabi nak abang bahagia, hak abang dijaga dan disayangi dalam dunia. Nabi juga nak abang bahagia buat selama-lamanya. Nabi Muhammad sangat sayang ke abang. Abang percaya tak Nabi Muhammad ni? Ustaz, sebenarnya saya selalu dengar pesan Nabi Muhammad ni. Saya percaya dia. Jadi kalau abang dah percaya Nabi Muhammad, abang sebenarnya sama macam saya. Abang sebenarnya dah Islam. Cuma abang tak mengaku dari segi lidah dan perbuatan abang. Tapi sebenarnya abang dengan saya percaya kita dah sama dah. Abang percaya Nabi Muhammad, percaya Tuhan satu, percaya. Saya ringkaskan, dia mengucap, dia pun menangis. Abang kakak sekalian, macam tu bahagianya orang dapat sebut nama Allah. Dan sampai sekarang saya sangat yakin. Ada orang kata, Ustaz, dia ucap tu tantah dia tak ikhlas. Saya cakap kat orang yang cakap kat saya selalu pujuk orang masuk Islam. Saya pujuk nenek saya masuk Islam. Saya pujuk atuk saya masuk Islam. Masa dia sakit, saya pujuk dia. Saya suruh dia ucap, mengaku tak ada Tuhan, Tuhan cuma satu, tiada Tuhan melainkan Allah. Tapi dia tak ucap. Saya pujuk orang yang saya sayang, dia nak air saya bagi,
tengah sakit. Dia kaki lenguh, saya urutkan. Dia nak apa-apa, saya bagi. Dia nak apa-apa barang, saya bawa, saya bagi kat dia. Tapi akhirnya saya juga hantar dia pergi tanah perkuburan. Tapi tanah perkuburan bukan Islam. Apa maksudnya? Saya tak akan jumpa dia lagi sampai bila-bila. Abang kakak sekalian, iman ni benda yang lebih berharga, lebih daripada segala-galanya. Lebih pada rumah, lebih pada kereta, lebih pada keluarga, lebih pada nyawa anak-anak kita, lebih pada nyawa mak ayah kita, bahkan lebih pada nyawa kita. Nyawa ni, macam ni kita pertahankan pun, satu hari ajal tu sampai, tak tercepat sesat, tak terlambat sesat. Tak salah berusaha menjaga kesihatan perintah Allah, tapi biar saya terus terang kat tuan-puan sekalian, macam mana pertahankan mesti mati juga. Tapi selepas mati, bermulalah kehidupan kita yang selama-lamanya. Ada orang tanya saya, Ustaz, kalau betul lah ada orang naik kereta, ada pun sekali saya tolong kawan saya, tiba-tiba bawa kereta, ada seorang perempuan, dia kerja kelab malam-malam. Cik saya beritahu dekat dia, Tuhan cuma satu, tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad tu Nabi. Jadi saya cakap kat dia, kita balik pada Allah ni kena bersih. Kita balik pada Tuhan kena bersih. Kita kena balik pada dia dengan hati yang bersih dan betul bahawa dia Tuhan. Tuhan ni ada ke Ustaz? Dia tanya. Saya rasa Tuhan ni tak ada. Kalau Tuhan ada, saya tak kerja jual diri saya tengah malam macam ni. Perempuan tu cakap, saya tak kerja jual diri saya tengah malam macam ni. Tolong bawa naik kereta. Dia kata, saya tak kerja macam ni. Saya cakap dekat dia, kakak, Tuhan tu ada. Tuhan tu ada. Allah yang jadikan kita. Cuba akak tiup rambut tu. Cuba tiup. Nampak tak rambut tu bergerak? Nampak tak rambut tu bergerak? Tak nampak. Kenapa dia bergerak? Akak sentuh rambut tu tak? Angin. Mana angin tu? Nampak angin tak? Allah jadikan segala-galanya. Banyak perkara angin pun kita tak nampak. Dia Tuhan yang jadikan kita. Lepas tu dia kata, Ustaz, kalau Tuhan ada, kenapa ada orang, anak dia lahir-lahir cacat? Kita semua nangis tengok orang cacat. Kita tengok KL. Oh, tak tahulah apa, saya tak tahulah orang gunakan ke, memang anak tu begitu kat Bukit Bintang. Kepala besar, orang tengah jalan sesak 12 malam, ada baby kepala besar kat tepi jalan, letak tabung. Saya tengok, saya nangis. Kesian budak ni. Saya hidup senang-senang, makan sedap-sedap. Makan terlebih, buang-buang makan. Baju pilih, mana satu nak pakai, pening pilih nak fikir. Jadi, tengok baby tu kat tepi jalan, tak sedekah. Jadi tak kisahlah dia betul ke salah. Saya ni yang bernyawa, yang hidup, yang ada agama, apa saya nak jawab pada Allah esok? Ada seorang baby tidur tepi jalan, apa saya nak jawab pada Allah esok? Ada orang lapar tidur bawah jambatan, apa saya nak jawab pada Allah esok? Apa nak jawab? Ada orang cakap, saya Ustaz, bagi-bagi orang makan tu bagi ramai je, orang makin banyak orang minta sedekah. Saya kata, abang, kalau boleh saya bukan nak bagi makan, saya nak bagi rumah, nak bagi ceramah kat dia, bagi dia berubah terus. Saya nak buat semua sekali, ajak semua masuk Islam. Kalau boleh seluruh kat KL tu semua saya nak masuk Islam. Tapi tak semua yang nak macam tu, tak semua saya mampu buat macam tu. Kalau boleh saya nak buat macam tu, apa nak jawab kat Allah esok? Apa nak jawab? Malu. Ceramah siang malam, saya cakap agama siang malam. Saya ni, saya cakap saya, tak cakap orang lain. Hari-hari cakap kau orang bukan main lagi. Tapi budak baby kepala besar tidur tepi jalan. Apa rasa? Saya beritahu kat kakak tadi, saya kata dekat dia, saya jumpa ada seorang kakak kat PJ, Majlis Bandaran. Anak dia, dah lama ni, 3 anak dia kepala besar. Anak dia paling cepat pergi tandas, umur seorang tu 7 ke 8 tahun. Dia balik haji, 7-8 tahun. Lepas tu ada seorang anak dia, yang OKU dibawa pergi sana. Sampai kat sana, sampai lepas dia berdoa depan Kaabah tu, tiba-tiba balik tu anak dia seorang tu boleh berjalan. Dia cerita kat saya, Ustaz, akak macam mana boleh sabar anak macam ni? Anak dia tahi bersepah-sepah dalam bilik. Umur 7-8 tahun, main-main tahi. Agak macam mana kalau kakak? Saya tengok, anak dia 3 kepala apa? Kepala dia besar. 7-8 tahun baru boleh pergi tandas, baru boleh berjalan. Saya tengok dia. Saya kata, tapi tahu tak kakak ni kata apa? Ustaz, saya tak pernah marah anak saya. Saya bahagia sebab inilah anak saya boleh bawa saya masuk syurga. Betul ke Ustaz saya faham macam tu? Dioranglah tiket saya masuk syurga Ustaz. Saya tak ada baik lain. Diorang ni lah sebab saya masuk syurga. Saya dengar sampai terkenang-kenang kakak tu cakap. Saya kata kat orang perempuan tadi, kakak, ada orang anak dia cacat. Saya beritahu dia kisah ni. Tapi kakak, orang ni hati dia kenal Tuhan, dia bahagia. Kadang-kadang orang yang cacat tu bila kenal Tuhan, hati dia lebih bahagia daripada kita yang ada tangan, ada kaki ni. Abang kakak bahagia tu kat hati. Bukan saya suruh nafikan nilai nikmat tangan, kaki. Tapi asasnya bila manusia kenal Allah, dia bahagia. Saya jumpa bawah jambatan kat KL ni. Seorang abang. Kaki dia tak ada. Kaki palsu. Isteri anak dia meninggal. Saya ajak dia pergi masjid. Ustaz, tak payahlah masjid Ustaz. Tuhan ni bukan ada pun. Dia menyusahkan saya je. Kalau dia ada Ustaz, dia tak ambil isteri anak saya. Saya susah bawah jambatan ni. Dia tak ambil saya. Dia dah putus asa.
Yelah boleh je saya cakap abang pemalas, duduk sini begitu-itu pula mulut, lempangkan abang pun abang tahu. Jadi cakap baik-baik bila kita nasihat orang. Jadi saya katakan dia, abang, tak apalah bang, saya pun tak lalu macam abang. Mungkin kalau saya lalu macam abang, saya pun tak larat juga. Saya ringkaskan, yang perempuan dalam teksi tu dia masuk Islam. Dia kerja GRO, dia masuk Islam. Dah nak kahwin dah, masuk Islam. Jadi abang kakak sekalian, apa jadi yang bawah jambatan tadi, saya ajak dia pergi masjid. Masa tu ada masjid Seri Petaling ni kan, ada ceramah. Maghrib, Isyak, malam tu Qiyamul Lail. Dia buat masing-masing je. Subuh, lepas subuh saya nak hantar abang ni balik. Abang jom balik. Ustaz, saya tak nak balik boleh tak? Saya dah nampak abang tu, malam tu dia tak tidur, dia nangis, saya tengok mimbar tu. Orang banyak buat salah ni, dengan nama Allah sekali je nangis bang. Sebab tu saya kalau buat dakwah, saya suka orang depan kelab, tepi jalan. Tahu tak sebab apa? Abang, kakak mesti terkejut. Dalam kelab tu bunyi macam nak pecah telinga. Kita cakap tu bukan dengar, tapi dia boleh nangis. Cuba kakak fikir, dia dengar ke tak ceramah tu? Macam ni dia dengar, saya pun tak dengar apa saya cakap. Tapi dia nangis. Kita pegang dia, dia tahu kita tengah nasihat dia. Dia rindukan agama tu. Sebab agama ni menenangkan. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan ingat Allah tu tenang. Saya yakin. Cuma ingat Allah je tenang. Patut dalam kelab tadi tenang. Tak, keluar kelab dah mabuk. Patut dah bahagia dah. Tak bahagia. Pegang. Lepas tu abang tadi tu, dia tak nak balik. Lepas tu tak apa jadi, dia pun tak nak balik. Dia kata nak lama sikit ustaz. Saya kata sudah, nak lama mana pula nak hantar pakcik ni. Tiba-tiba ada orang nak pergi kampung asli berdakwah. Dia nak ajak saya. Saya kata boleh tumpang seorang pakcik. Tapi kaki tak ada. Adakah orang muda boleh khidmat dia sikit kalau dia perlu apa-apa. Lepas tu pakcik tu, saya kata pakcik boleh. Tak apa ustaz, saya boleh urus diri saya sendiri ustaz. Tak payah siapa bantu-bantu saya, semua saya boleh bergerak sendiri. Lepas tu saya pun bagi dia beg. Saya kata, tapi ustaz saya tak ada duit, tak ada beg. Tak apa bang, saya dah siapkan beg untuk abang. Saya bagi dia beg. Dia pun ambil beg tu. Lepas tu saya bagi dia duit. Ada duit sikit orang bagi-bagi, saya bagi kat dia. Lepas tu dia dapat duit tu, dia kata ustaz jap, jangan balik tau. Tahu dia gimana? Dia pergi dekat kedai kat bawah tu, dia beli serban. Ustaz, saya teringin lah nak pakai serban. Haji ni baru sehari pergi masjid nak pakai serban ni. Tak apalah abang, boleh lah kan. Kadang-kadang dia pakaian, benda-benda zahir ni, dia membentuk jiwa kita. Betul. Tiba-tiba apa jadi, abang tadi saya pakai kena serban. Masa dia pakai serban, dia nangis kuat-kuat. Tengok budak-budak senang nangis. Tapi nangis tak teruk macam orang tua. Orang tua ni, abang-abang ni kalau sekali nangis, ya Allah, keluar hingga sijau keluar. Betul. Kalau orang tua nangis tak boleh berhenti. Sakit terus sampai terbaring. Sakit dada tu menangis. Pakcik tadi nangis kuat-kuat. Kuat dia nangis. Dia tengok muka dia kat cermin. Ustaz, seluruh hidup saya tak pernah rasa bahagia macam sekarang ni. Saya tak pernah terfikir saya nak pakai serban ustaz. Saya benci tengok orang pakai kopiah-kopiah serban dulu. Tak pernah terfikir dalam jadual hidup dia nak pakai serban. Nangis dia. Abang kakak sekalian, saya bertambah yakin manusia bila dia kenal Tuhan, kenal Allah, hidup dia bahagia. Tapi sedih hari ini orang Islam kurang bahagia. Orang Islam kurang bahagia. Keluarga orang Islam kurang bahagia. Anak-anak orang Islam kurang bahagia. Sebab kita kurang berjuang untuk agama ni. Kurang berjuang untuk agama ni. Tu tahu abang kakak sekalian, kita kena berjuang untuk agama ni. Hidupkan agama ni. Beri kasih sayang pada keluarga. Beri kasih sayang. Sayangi keluarga kita. Sayangi mereka. Peluk mereka. Khidmat mereka. Bimbing mereka dengan Islam ni. Bimbing sungguh-sungguh. Cakap Allah dalam keluarga. Habis pagi sampai malam. Ada siapa pegang anak dia? Nak, baik Allah pada kita. Ada tak cakap macam tu pada anak? Ni cucu, baik Allah pada kita. Sayang Allah kat kita. Nak, baik Allah. Terima kasih Allah. Syukur ke Allah. Allah yang bagi semua ni. Nak, ada tak cakap macam tu dalam keluarga? Tak ada. Bang, baik Allah bagi kat kita. Orang dulu macam tu perbualan dia. Abdullah Rawahah radhiyallahu anhu tengah solat. Bila dia solat, tiba isteri dia ikut dia semayang Qiyamul Lail, isteri dia ikut kat belakang. Isteri dia nangis kuat-kuat. Jadi dia habis semayang, dia tanya, sayang, kenapa awak menangis? Abdullah Rawahah ni pejuang depan sekali tu. Perang Muhtah tu duduk depan sekali. Zaid bin Harisah syahid, ganti Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib syahid, ganti dengan Abdullah Rawahah radhiyallahu anhu. Ni Abdullah Rawahah. Abdullah Rawahah ni, dia 3,000, musuh datang 100,000, 100,000, 100,000. Dia boleh kata apa? Bukankah ini yang kita impi-impikan? Orang cakap balik beritahu Nabi, mesyuarat dulu ramai ni je. Sekali bertambah berkali ganda lagi. 3,000, 200,000, ada bertambah lagi. Tak boleh menang ni, balik beritahu Nabi, bincang balik semula lah. Orang lain cakap. Abdullah Rawahah kata, kalau kita tak beritahu Nabi pun, nanti Allah akan beritahu kat Nabi.
Malaikat akan beritahu kat Nabi. Bukankah ini kita impi-impikan? Ni Abdullah Rawahah radhiyallahu anhu. Tiba-tiba ditanya isteri dia, sayang, apa sebab awak menangis? Isteri dia kata, abang, saya menangis sebab yang sama dengan abang menangis. Yelah, sebab apa awak menangis? Tanya kat isteri lagi. Saya fikir nantikan bang, kita berdua lintas titian sirat, entah lepas dah tidak kita. Kita lintas titian sirat, entah lepas dah tidak kita. Kita lintas titian sirat, entah lepas dah tidak. Tengok orang dulu. Saya pun tak pernah cakap macam tu dengan isteri saya. Tahu tak apa maksudnya? Mereka tak buat-buat dengan agama ni. Dia betul-betul dalam hati dia. Kita ni baru belajar buat-buat kan. Dia betul-betul dalam hati sayang agama ni. Betul-betul. Dalam hati tu betul-betul. Waktu orang tidur tengah malam, dia semain tahajud, menangis-nangis. Itu pun dia kata, saya risau bang. Saya dengan abang lintas titian sirat nanti, lepas ke tidak? Bayangkan sahabat Nabi SAW. Risau kehidupan akhirat mereka. Cinta mereka kepada Allah dan akhirat ni kuat. Cinta mereka pada Allah dan akhirat ni kuat. Macam Bilal radhiyallahu anhu, kena sebat, kena pukul, ahad, Allah yang Esa. Tengah sakit sebut nama Allah. Kita kalau belum apa-apa dah mencarut-carut dah kita semua sekali. Cuba tengok Facebook, Instagram sekarang, tengok anak-anak. Orang tua pun sama, mencarut macam tak ingat. Maki hamun macam tak ada agama. Ni orang dulu kena sebat, ahad. Hari itu Allah beri sebelum meninggal jadi gubernur Bilal bin Rabah. Isteri pula anak raja. Isteri nangis. Kenapa awak nangis yang? Saya risau. Saya sedih nak berpisah dengan abang. Bilal kata, inilah hari yang paling bahagia dalam hidup saya. Kerana saya akan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saya akan bertemu dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka merindui kehidupan beragama. Mereka merindui kehidupan perjuangan atas agama. Bahagia hidup orang Islam ini kalau kita, anak-anak kita ada tujuan hidup. Kita semua sedang berjuang dalam hidup ni. Kalau kita berjuang, hidup ni bermakna. Susah tu bahagia, senang pun bahagia. Sekarang kita hilang tujuan. Kita hilang ketujuan. Kita jadikan keperluan hidup ni tujuan hidup kita. Isteri maksud hidup, suami maksud hidup, kerja, jawatan maksud hidup, harta maksud hidup, tujuan. Bila kita jadikan ini tujuan, hidup kita semua tak akan bahagia sampai bila-bila. Bahagia dalam hidup bila kita jadikan Allah tujuan. La ilaha illallah. Cuma satu. Tak ada maksud yang lain. Ilah tujuan kita. Tuhan kita cuma Allah. Hidup untuk Allah. Bila kita hidup untuk Allah, hati kita tenang, bahagia kakak. Walau apa pun jadi. Kita tak nak susah. Saya pun tak nak. Walau apa pun jadi, hidup kita tenang. Sebab tu dalam Sahih Muslim dia kata, di akhirat nanti ada orang yang paling senang sekali dalam dunia. Paling kaya, paling mewah. Mungkin dia orang paling kaya dalam dunia. Mungkin agaknya. Tapi kalau yang paling kaya dalam dunia, dia hebat. Semua dia ada kakak, abang. Negara pun boleh beli. Apa pun dia boleh beli. Orang ni Allah humban dia dalam neraka. Ambil, celup dalam neraka. Kemudian dikeluarkan. Allah tanya, hei fulan, pernah tak kamu rasa senang dalam dunia? Apa dia jawab? Ya Allah, saya langsung tak pernah rasa senang dalam dunia. Dia tak ingat pun dia pernah senang. Rupanya dunia ni bukan senang. Macam tu punya senang pun bukan senang. Senang sebenarnya di akhirat. Tengok neraka sekejap je, lupa semua senang. Sebab tu tak berbaloi, jadi kaya, jadi terkenal, jadi hebat kalau melanggar perintah Allah. Tak berbaloi langsung. Sikit pun tak berbaloi. Sikit pun tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Saya ingat lagi Maulana Zubair, seorang ustaz yang saya sayangi dah meninggal dunia. Saya banyak minta nasihat beliau kat India. Dia kata dunia ini kalau berjaya, belum betul-betul berjaya. Sebelum dia meninggal dia cakap, sampai sekarang saya ingat. Akhirat kalau berjaya, itulah sebenar-benarnya berjaya. Sebenarnya kita semua ni belum berjaya lagi. Yang berjaya Nabi dan sahabat. Mereka dapat radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu yang kita kejar. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Keredaan Allah. Dan kita kejar apa? Keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sayangi keluarga, bimbing keluarga kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah. Rasa sayang satu sama lain. Kita orang Islam jangan gaduh-gaduh sama sendiri, rasa sayang. Bimbing, pimpin. Yang tak betul nasihatkan dia, ceramahkan dia. Sungguh-sungguh beritahu kat dia. Jadi rasa kasih sayang. Pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam balik rumah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pegang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegang tangan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam balik rumah pegang tangan,
Nabi ambil Sayyidina Hasan, Nabi letak paha kanan. Nabi SAW cium Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Nabi ambil Sayyidina Husain, Nabi letak paha kiri. Nabi SAW cium sambil Nabi kata, Ya Allah, saya sangat sayang keluarga saya. Ya Allah, sayangilah keluarga saya. Ya Allah, sayangilah orang-orang yang menyayangi keluarga saya. Hadis riwayat Ahmad. Nabi SAW orang paling sayang keluarga. Tutu abang kakak balik rumah nanti sayangi keluarga. Sayangi keluarga. Balik sayang kakak-kakak kan, sayang, hormat kat suami, sayang dia. Cikgu yang mula-mula didik saya sampai sekarang tak ada anak. Tapi macam ada ribu-ribu anak dalam dunia. Saya datang satu masjid, saya tengok ada 3 orang semayang, budak muda, tingkatan 3. Kat Pasir Gudang semayang. Orang imam semua dah balik lah. Budak tu tak balik Dia semayang. Dia semayang sunat lepas isyak, semayang sunat taubat lagi, semayang witir lagi agaknya. Habis semayang, dia tolong tutup pintu masjid. 3 orang budak-budak. Bagus ni budak-budak ni. Saya panggil dia, Dek, korang belajar mana semayang macam tu? Kenapa kau balik lambat? Tadi semayang apa? Saya tanya dia. Semayang apa lagi banyak macam tu? Dia berkata, Ustaz, semayang ni, semayang. Kau 3 orang semenjak bila kau pergi masjid semayang semua ni? Bapak kau bawa? Tak adalah Ustaz, bapak kami tak pergi masjid lagi. Mak kau bawa? Tak Ustaz, tak. Siapa ajar kau orang? Cik Ustaz kau orang? Tak Ustaz, cikgu kami selalu bawa kami. Siapa nama cikgu kau? Cikgu Muhammad Noor bin Jaafar. Cikgu kami masa darjah 6. Saya duduk kat masjid, tumpang rehat kat masjid. Hotel tak ada. Hujung-hujung tahun tak payahlah, satu hotel pun tak ada. Jadi tiba-tiba saya pun tengok, saya turun nangis. Tahu tak sebab apa? Itulah cikgu yang mula-mula dakwah saya 22 tahun yang lalu. Masa saya darjah 6, dia cikgu saya masa kat Pahang dulu. Sampai sekarang saya fikir, macam tu dia. Jadi abang kakak sekalian, semua yang terjadi ni sebab Allah sayang kita. Allah sayang kita. Kalau kakak rasa begitu, hidup kakak akan mula bahagia. Hidup abang semua akan mula bahagia. Abang, bahagia hidup kita. Saya ingat Allah sayang kita. Bila kita rasa begitu, hidup kita bahagia. Tentu dalam hidup, sentiasa dekat diri pada Allah. Sentiasa dekat pada Allah. Kasih sayang. Nabi Muhammad SAW, orang paling sayang keluarga. Paling sayang keluarga. Kemuncak agama ini, Alif Lam Mim Zalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin. Quran ni menjadi faedah, menjadi manfaat, menjadi kebaikan, menjadi rahmat, menjadi petunjuk, menjadi segala-galanya untuk siapa? Orang yang bertakwa. Apa sifat orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Sifat pertama mereka beriman pada perkara yang gaib. Jadi kemuncak kepada takwa, apa hasil pada takwa? Dia akan sembahyang, baca Quran semua sekali, dia makin kemuncak. Kemudian muamalat, muasyarat jadi betul, hubungan kekeluargaan semua sekali. Alas sekali akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Agama mula datang, mula berubahnya manusia dengan asas iman. Agama ni mulai hilang, pelan-pelan hilang melalui apa? Akhlak. Melalui akhlak, lepas tu melalui muamalat, muasyarat, orang jadi tak betul, semua jadi tak betul, nikah kahwin berapa terabur, budak-budak muda tak kahwin-kahwin, pakai bersama je. Saya tahun lepas 3 orang saya jumpa budak tidur bawah jambatan, pegang baby. Seorang taji jantas, 2 bawah jambatan, tidur pegang baby. Saya nangis tengok budak 14 tahun pegang baby, pakai tudung. Baby tu comel. Budak perempuan pegang kecil, pegang macam tu. Ada 2-3 lelaki duduk jaga sekali. Saya pergi kat dia, berbual dengan dia. Saya tanya, Dek, sakit nak bersalin? Kau bersalin kat mana? Saya sewa kat tu Ustaz, kat kedai tu atas tu ada rumah kedai tu, ada bilik kecil. Sewa sehari, sewa jam je Ustaz, tak ada duit. Siapa sambut? Yang sambut tahu siapa? Boyfriend dia. Boyfriend sambut. Dah bawa pergi klinik daripada itu? Belum Ustaz. Hospital semua tak pergi? Tak. Tu kau buat macam mana? Saya tanya Pak O dia tu. Nampak kepala dia kat bawah kan? Dia cakap dia tarik ke bawah tu. Lepas tu tarik, pandai pula dia menyambut kan? Tarik. Macam mana rasa bersalin, Dek? Macam nak mampus Ustaz. Maaf saya sebut mampus. Budak tu cakap, saya ulang je ayat dia. Lepas tu saya minta air panas sikit dekat kedai mamak kat bawah tu. Lepas tu saya bersih-bersihkan baby tu. Saya tu sedih, kesian kan. Mak ayah kau mana? Takut nak beritahu mak ayah seorang tu. Takut nak beritahu mak ayah, lari. Budak-budak cakap, saya dengar je. Kita tak boleh dengar orang cakap sebelah pihak, kena dengar lagi satu pihak. Begitu cara mendengar. Jadi saya dengar. Tapi saya kesian. Saya sebagai manusia, saya tak fikir bab lain. Saya fikir apa saya boleh buat nak tolong dia. Saya pujuk. Last sekali ada 2 orang, ni 3 orang lah saya cerita. So 2 orang tu, yang budak ni yang tak nak. Yang saya cerita ni dia tak nak ikut saya. Ajak pergi rumah, saya tak nak. Nak jumpa mak ayah dia, saya biasa ceramah mak bapak awak, tak apa. Cakap dia tak apa. Dah jadi dah, tu orang beriman. Memang awal kita tak nak anak kita berzina, tak nak anak luar nikah. Tapi dah jadi dah.
Kita sebagai mak ayah, bila dah jadi, kita kena jadi orang beriman. Beriman pada qada dan qadar. Buruk, jahat, dia berdosa. Kita pun berdosa juga. Sebab tak jaga dengan baik. Kita gagal bimbing dia. Tak, ustaz saya didik dia sempurna. Mana ada sempurna? Yang sempurna Nabi Muhammad, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mana kita ayah sempurna, mak sempurna? Mesti banyak kurang. Dengan zaman hari ini pula, dengan sibuk kerja, saya sendiri kurang. Saya mengaku. Semoga Allah maafkan saya, ampunkan dosa saya. Lepas tu, bujuk-bujuk tak nak. Dan sekali call JKM. Jadi datang, budak tu dah hilang. Saya ikut hilang. Dia nyurut dekat tempat yang tak boleh naik kat tempat tu. Hari kedua, tunggu lagi sikit. Saya hintai, saya ikut. Saya jumpa dia orang bagi duit, saya pergi kawan-kawan. Saya pada jauh, saya call. Sebab saya dah rapat dengan dia. Banyak hari saya bagi dia hotel. Tidur kat hotel. Sebelum tu dah banyak kali saya bagi peluang kat dia lah. Last sekali JKM ambil budak tu. Yang dua orang lagi, alhamdulillah selamatlah, dia selamat mak anak tu. Dua lagi saya hantar je ke rumah-rumah pusat perlindungan tu, dua orang bawah jambatan. Saya tengah Islam ke bawah jambatan. Tengah Islam kan, tiba budak ni kat tepi tiang tu sandar pandang saya, perempuan tinggi. Datang lama ditunggu. Saya nampak dia tunggu saya. Saya pun biarlah, agaknya dia tengok saya handsome, agaknya biarlah. Dah biasa dah ustaz. Gurau je kakak. Tiba-tiba dia datang kat sebelah, kat belakang saya. Lepas tu dia tengok saya kat tepi tiang. Tengok je perempuan tu. Last sekali dia datang kat saya. Lepas tu saya pandang dia. Dek, kenapa? Sebab ramai yang nak masuk Islam ni. Tanya dia pula. Dek, kenapa? Ustaz, saya dah lama tak semayang ustaz. Saya teringin nak semayang. Tak boleh semayang. Mai ustaz baca ajar. Okey, semayang. Apa yang kau tak tahu? Ni ustaz beritahu ada yang wajib je. Allahu Akbar. Cuba baca. Boleh baca? Boleh? Dah boleh semayang dah? Okey, Fatihah boleh baca Fatihah. Cuba baca Fatihah. Baca. Ada salah sikit. Wah, sedapnya kau baca. Berapa lama dah tak baca? Dah 2 tahun dah tak baca kau ustaz. Lepas tu tiba-tiba tahiyat boleh tahiyat. Wajib tahiyat lagi. Yang lain tak payah baca lah dik. Tahiyat je. Yang tu rokok tak payah baca dik. Saya bagi diskaun je kat dia semua sekali. Sesuka hati saya. Semua tak payah baca dik. Tahiyat je. Tahiyat boleh. Tahiyat tak gerti. Saya ajar-ajar ikut-ikut. Dah boleh tu dik sikit lagi. Lepas tu salam kanan. Tu je wajib. Kiri tak payah beri salam lah dik. Kan? Bukan semayang je dulu. Oh iya ke ustaz? Oh macam tu. Tu je yang wajib. Dia ikut. Lepas tu dia ada, rupanya dia ada baby dia kat sebelah. Boyfriend dia pegang baby. Dek, berapa umur kau? Dah ada baby dah. Ya Allah, berkatnya kau. 14 ustaz. 14. Mesin ni IC. Macam 19 tahun dia tinggi. Jadi lepas tu dapat IC. Memang betul umur dia 14 tahun. Saya pun nangis lagi. Abang kakak sekalian, saya bila tengok macam tu, saya macam jadi sedih. Tak tahu apa nak buat. Ni tanda agama mulai keluar pada kehidupan orang Islam. Mula keluar. Manusia tidak menjaga batasan-batasan agama. Sebab agama tu. Last sekali apa dia? Sebab tu kemuncak agamanya ialah akhlak. Dan kemuncak akhlak ni Nabi SAW bersabda, yang terbaik di kalangan kamu ialah yang paling baik terhadap ahli keluarga dia. Sabda Nabi, aku orang yang paling baik terhadap ahli keluarga aku. Yang terbaik di kalangan kamu ialah orang yang paling baik terhadap isteri dia. Aku, sabda Nabi, yang paling baik terhadap isteri aku. Jadi untuk tu siapa nak masuk syurga, dia paling baik terhadap suami dia, terhadap isteri dia, terhadap mak ayah dia, terhadap anak-anak dia. Dengan anak-anak pun kena sayang dia. Ni semua ayah-ayah. Jadi saya beritahu tuan-puan, anak-anak ni kena sayang dia. Atas jambatan, saya jumpa budak 18 orang tengah tidur. Bila dia orang tidur, ada budak-budak ni semua orang hidung pakai pin, telinga pakai pin. Tak apa ke cerita-cerita macam ni, tak apalah kan. Bibir pakai pin. Tidur ramai-ramai. Adik, jom makan dik, ustaz belanja. Pergi makan. Bila makan, sampai makanan saya suap. Saya dah tahu budak jahat ni 3. 1, saya cakap Allah sayang. 2, saya suap dia. 3, saya peluk dia. Allah sayang, adik puji dia. Saya puji dia. Allah sayang, adik baik, ahli syurga. Adik beruntung tau, beruntung. Allah yang bagi awak iman tau. Bukan Jibril, Mikail, bukan Israel, bukan Nabi-Nabi, sahabat. Mereka berjuang. Tapi yang masuk ke hidayah dalam hati awak ni Allah. Allah kenal awak dik. Lebih pada awak kenal dia awak sendiri. Dia jadikan awak, dia beri awak Islam. Awak tu lagi mulia pada Donald Trump. Dosa yang paling besar dalam dunia ni kekafiran. Nombor 1, syirik. Kalau kita syirik, kafir, tak kenal Tuhan, itu musibah yang paling besar sekali. Semua dosa-dosa lain boleh dimaafkan, tapi dosa kafir ni tak dimaafkan. Dia akan dihumban dalam neraka buat selama-lamanya. Sebab tu Sayyidina Umar Al-Khattab, dia sedar nilai itu. Dia tengah duduk urus negara, orang Syria datang minta bantuan. Tiba-tiba Sayyidina Umar nangis. Orang Syria tu tanya, kenapa nangis? Sayyidina Umar cakap kat dia, saya masa jadi khalifah, saya sedih. Ada lagi orang yang belum kenal Allah, belum kenal Nabi Muhammad. Nangis. Sayyidina Umar jalan tengok kuil orang lain. Kita memang tak pecahkan kuil orang. Islam tak bagi, larang, haram. Tapi bila Sayyidina Umar lalu, tengok orang dalam kuil, nangis. Lalu kat kuil tu, Sayyidina Umar nangis.
Orang dalam tu tanya dia, kenapa nangis? Sayyidina Umar baca Al-Quran. Lebih kurang maksudnya, mereka berusaha keras atas jalan yang salah, mereka akan dihumban dalam neraka. Budak-budak tadi saya nampak dia, saya ajak dia makan. Bila makan, saya suap dia. Saya suap. Abang, kakak, anak-anak yang degil-degil suap. Suap dia. Balik rumah akan suap dia balik semula. Muka kadang-kadang kena suap, dia buka mulut. Dia manja, semua sekali kena suap. Lepas kena suap tu, apa kena suap, adik dah semayang isyak? Belum. Maghrib dah semayang? Belum. Dah semayang ni? Belum. Saya pun ajak sewa hotel. Bila sewa hotel, duduk kat hotel, kami pun semayang dekat hotel. Mandi, bau gam. Semua hidu gam. Bila semayang isyak, baru nak semayang, 14 lelaki, 4 perempuan. 14 lelaki, 4 perempuan. Baru semayang, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Tiba-tiba dengar budak-budak tu dah nangis-nangis dah. Habis semayang, tengok budak-budak tu nangis-nangis. Saya pun peluk-peluk budak-budak tu. Dan saya setiap kali macam tu, saya sedih. Saya tak tahu apa nak buat. Abang kakak semua beritahu apa patut saya buat. Apa semua patut kita semua buat. Ramai orang kat luar sana tak semayang, anak-anak muda. Saya tak cakap semua, tapi saya kalau jumpa 50 orang, saya nak cari 5 orang semayang pun susah. Saya tak kata semua, 50 orang saya jumpa sehari, saya nak cari 5 orang semayang pun susah. 5 orang semayang pun susah. Anak-anak orang Islam. Tengok baik-baik. Tu yang sedih, tak ada yang jahat. Cakap baik. Cakap baik. Depan kelab baik bang, peluk saya depan kelab. Ada lalu 2-3 kelab. Yang jaga kelab tu pandang-pandang cuit-cuit saya. Oh, kenal juga dia, Ustaz. Saya kata, Assalamualaikum, pergi depan kelab tu. Ustaz, peluk semua sekali. Mari sini peluk sikit. Oh, ya, Hindu nak peluk. Dia orang peluk saya. Orang semua tak sabar. Nak kenal Allah, dekat dengan Islam. Sedih kan? Saya pergi lorong-lorong. Lorong jahat-jahat pun tak ada. Tak ada orang pukul dah. Pergi kelab ke, naik kelab ke, duduk kat tepi tu, dakwah semua sekali, cakap agama, cerita akhirat, buat ceramah depan kelab tu. Saya suka ceramah kat situ. Tahu tak sebab apa? Saya nampak cepat hasil dia. Cakap-cakap, ambil uduk. Belanja kedai makan. Lepas kedai makan, ambil uduk kat kedai mamak, semayang kat tepi parking kereta sebab dah tengah malam, 1-2 pagi. Bentang sejadah, semayang 1-2 pagi, semayang isyak. Selalu saya dah semayang, saya semayang lagi sekali dengan diorang. Sekarang isyak saya lambat sikit, saya cari Jumaat saya sendiri. Bentang kat tepi jalan tu saya semayang. Lepas semayang saya bagi tazkirah. Abang, esok boleh datang lagi tak? Itu dia, saya pun dah sedih dah. Bila kena soalan tu tak boleh tahan. Kan kawan-kawan dia kata, jom bang, esok datang boleh lagi tak? Esok bagi ceramah lagi kat sini boleh tak? Best lah bang, semayang isyak dah lama tak semayang. Dah lama tak buat semua ni. Dah lama tak dengar tazkirah. Esok datang lagi boleh tak bang? Saya dengar soalan tu saya sedih. Sebab apa? Saya tak mampu nak bagi ceramah kat dia orang hari-hari. Anak saya pun tak dengar ceramah saya hari-hari. Jadi saya tak tahu apa nak buat. Orang semua baik-baik. Pergi je baik, pergi baik. Dekat airport orang masuk Islam. Dekat stesen kereta api orang masuk Islam. Pergi tepi jalan orang masuk Islam. Turun bawah jambatan orang masuk Islam. Duduk di tepi orang masuk Islam. Sedih bang, macam nak buat? Apa kita semua nak buat? Saya sebab tu saya kalau pergi mana saya beritahu kisah ni, tahu tak sebab apa? Saya teringin kalau tuan-puan semua mana-mana, tuan-puan kena buat dakwah ni. Buat dakwah ni. Kalau tuan-puan ada ketua-ketua masyarakat kat sini, buat dakwah. Buat dakwah sungguh-sungguh. Buat dakwah, ajak orang masuk Islam. Hidupkan Islam. Orang teringin nak masuk Islam. Saya dah tahu dah, pergi ni mesti ada masuk Islam lah sekali. Mungkin bagi abang kakak, oh ya masuk Islam Ustaz. Ya alhamdulillah. Bukan kakak, bukan abang biasa-biasa. Saya dulu tak kenal Tuhan, tak kenal Allah. Hidup saya musnah, tak bahagia. Saya selalu cerita, banyak kali saya cerita. Keluarga saya sesat, tak kenal Allah, tak bahagia. Saya salah buat jahat, degil. Keluarga saya tak bahagia. Satu hari, umur 12 tahun, saya dengar cikgu saya kata tinggal satu solat 80 tahun dalam neraka. Saya nangis tak berhenti dalam kelas. Saya mula fikir mak ayah saya. Saya tak nak mak ayah saya masuk neraka. Saya balik rumah, saya baca Quran hadis. Saya pergi masjid ikut pintu belakang. Saya tinggalkan 1-7 orang kawan saya ajak masuk Islam. 4 kekal sampai sekarang, 3 tak kekal. Saya jumpa semua orang, saya ajak masuk Islam. Saya selalu sedih sebab saya tak macam masa saya kecil-kecil. Dulu kecil-kecil saya tak takut apa-apa. Saya tak sibuk macam-macam, tak ada cinta dunia, tak ada apa-apa. Masa tu cuma nak buat dakwah je, jumpa semua orang. Cuma nak buat dakwah je, jumpa semua orang, cuma nak buat dakwah je. Tak ada apa nak. Tiba-tiba pergi sampai kat situ. Orang semua, saya balik rumah, saya hari doa mak bapak saya. Saya tak nak mak bapak saya masuk neraka. Tu cita-cita saya yang pertama dalam hidup. Saya tak nak mak bapak saya masuk neraka.
Hari-hari saya doa. Kadang-kadang saya doa, ya Allah, saya tanam mak bapak saya masuk neraka. Saya tanam mak bapak saya masuk neraka. Ya Allah, jangan campak mak bapak saya masuk neraka. Ya Allah, jangan campak mak bapak saya masuk neraka. Macam tu saya berdoa.